Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita akan sambung subtopik 10.7 Sistem Limfa Manusia part yang kedua. Okey, dalam part yang pertama sebelum ini kita sudah tengok penghasilan macam mana terbentuknya limfa, macam mana terbentuknya bendalir tisu. Okey, hari ini kita akan tengok pembentukan sistem limfa dan juga komponen dalam sistem limfa. Sebab kita kena ingat ya, kita ada dua sistem, iaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah kita dah banyak belajar di awal tahun. Okey. Kemudian kita ada satu lagi sistem dalam badan kita, iaitu sistem limfa. Sistem peredaran darah dan sistem limfa ini dia saling melengkapi. Jadi, kalau sistem peredaran darah yang ada masalah, dia memberi kesan kepada kesihatan manusia. Begitu juga kalau sistem limfa yang bermasalah, ia akan menjejaskan juga kesihatan manusia. Jadi, kedua-dua sistem ini mestilah sama-sama orang kata sama-sama melakukan melakukan kerja yang terbaik lah. Maksudnya, dua-dua tu boleh saling memerlukan. Saling macam alat-alat macam bekerjasama lah kan. Supaya kesihatan seseorang itu berada di tahap yang optimum. So, untuk subtopik part yang kedua ini, kita akan tengok macam mana sistem limfa itu berfungsi. Okay? Tapi kita jangan lupa, sistem peredaran darah juga sangat penting. Jadi kedua-dua sistem ini ada dalam badan kita. Ia sangat penting. Ia memastikan badan kita mendapat kesihatan yang terbaik. Okey. Kita tengok satu persatu. Dinding kapilari limfa terdiri daripada satu lapisan sel sahaja. Nanti kita tengok rajahnya slide selepas ini. Kapilari limfa berbeza daripada kapilari darah kerana salah satu hujungnya adalah buntu. Buntu bermaksud hujung dia tu tertutup. Dia tertutup. Okay? Tertutup sementara hujung yang satu lagi dihubungkan kepada salur limfa. Okay? Maksudnya ada satu bahagian yang tertutup ataupun buntu, yang bahagian yang satu lagi dia akan bersambung kepada salur limfa yang lain. Kapilari limfa yang didapati di ruangan antara sel, ia akan bergabung membentuk salur limfa yang lebih besar. Kapilari-kapilari yang kecil ini, dia akan bergabung dan membentuk salur limfa, di mana salur limfa ini ia lebih besar. So, di sepanjang salur limfa terdapat nodus limfa. Okay, nodus ni kalau kamu tengok yang dot-dot ni. Nanti kita tengok rajah yang lebih jelas lepas ni. Okay, nodus limfa pada jarak-jarak tertentu. Okay, sekarang kita tengok pembentukan limfa. Okay, ini yang kita dah tengok pada part yang pertama sebelum ini. Okay, kita ada arteri, kemudian yang salur-salur kecil ini kapilari, kemudian kapilari tekanan tinggi kan. So, dia akan menolak bahan keluar daripada salur darah. Okay. So, dia akan memenuhi bahagian-bahagian ruangan-ruangan antara sel ini. Okay. So, menjadi bendalir tisu kan. Okay. So, bendalir tisu kemudian diserap semula. Kamu tengok baliklah yang part yang pertama. Okay, ini adalah salur limfa. Kita tengok salur limfa yang warna kuning. Ini adalah peredaran darah. Arteri, venul, kapilari kan. Okay, so kita tengok ini salur limfa yang warna kuning ni. Okay, so salur limfa ini berada di antara salur-salur darah. Okay, so kita zoom tengok sebelah sini. Okay, ini adalah limfa yang berwarna kuning. Limfa, kemudian limfa ini dia berada di dalam kapilari limfa. Kapilari limfa inilah yang bergabung. Okay? Kapilari limfa ini dia bergabung, dia akan membentuk
salur limfa yang lebih besar. Ini adalah salur limfa. Okay. Maksudnya salur limfa ni adalah kapilari limfa yang dah bergabung. So kita nak nampak dia besar lah. Ini sebab di zoom. Zoom daripada dalam salur limfa ini. Okay. Okey, sistem limfa juga terdiri daripada organ-organ seperti nodus limfa, limpa, kelenjar timus, sumsum tulang, tonsil dan juga appendix. So ini adalah sistem limfa. Sistem limfa tidak mempunyai pumpnya sendiri untuk mengalirkan limfa di sepanjang salur limfa. Okay. Dia tak ada pumpnya sendiri. Kalau macam jantung kan, dia memang ada pumpnya sendiri. Maksudnya dia bersifat myogenik kan. Kalau sistem limfa ini, dia tak ada pump sendiri. Nak alirkan limfa di sepanjang salur limfa. Okay, tak boleh. Tak ada. Okay. So, kalau kamu tengok yang dot-dot ni, ini adalah nodus. Ini adalah nodus limfa. Sekarang kita tengok pengaliran limfa ini, dia dibantu oleh denyutan nadi jantung, ia dibantu oleh pengecutan otot rangka, peristalsis salur pencernaan dan perubahan tekanan yang berlaku semasa tarikan nafas dan hembusan nafas. Jadi, selagi ada berlakunya perkara ini dalam badan seseorang itu, selagi ada denyutan jantung, selagi ada pengecutan otot rangka kita bergerak, selagi ada peristalsis, selagi kita menarik dan menghembus nafas, maksudnya pengaliran limfa boleh berlaku. Okay. So, di dalam salur limfa terdapat injap sehala. Okay, di mana injap ini yang akan memastikan limfa mengalir berterusan ke arah jantung. Okay. Injap ni mana-mana sahaja pun, kalau di jantung, dalam salur darah, dalam salur limfa sekalipun, injap ini adalah untuk memastikan bahan yang berada di dalam dia mengalir berterusan dalam satu arah sahaja. Di mana kehadiran injap ini dia nak mengelakkan daripada bahan yang terkandung di dalamnya U-turn. Dia tak nak bahan tu pusing balik. Dia nak sehala sahaja. Injap-injap ini juga akan menghalang limfa daripada mengalir balik U-turn. Itulah yang cikgu cakap tadi. Okey. Kalau sebelum ini kita tengok gambar macam ni, ini biasanya sistem peredaran darah kan. Okey. Jangan lupa kita juga ada sistem limfa. Okay. So, kita ada nodus limfa. Cikgu cakap tadi kan yang dot-dot-dot kamu nampak tu. Itu adalah nodus limfa. Kemudian, kita ada appendix. Kita ada salur limfa. Kita ada timus. Kita ada vena subclavicle kanan. Okay. Sini vena subclavicle kanan. Ductus limfa kanan. Sumsum tulang, limfa, vena subclavicle kiri, ductus thorax dan juga tonsil. Okay. So, kamu buka buku teks supaya gambar kamu boleh nampak dengan jelas lah. Okay. So, kamu pergi tengok satu-satu. Ductus thorax kat mana, vena subclavicle kiri kat mana, supaya senang kita nak baca, kita nak fahamkan dia punya flow dari mana ke mana. Okay. Semua salur limfa ini akhirnya akan bercantum dengan salah satu daripada dua salur limfa yang utama. Okay. Kalau tadi bermula dari kapilari limfa yang halus, dia bergabung membentuk salur limfa yang besar. Kemudian salur limfa ini sebenarnya dia akan bercantum. Okay. Dia akan bercantum dengan salah satu salur limfa yang utama. Sama ada dia bercantum dengan ductus thorax ataupun ductus limfa kanan. Okay, yang mana satu? Okay. Ductus limfa kanan ini, ia menerima limfa daripada bahagian tangan kanan, bahagian dada dan bahagian kanan kepala dan leher.
Maksudnya, yang di sebelah kanan, bahagian sebelah kanan, dia akan pergi ke duktus limfa kanan. Manakala limfa yang daripada bahagian kiri kepala, bahagian leher dan dada serta semua bahagian di bawah tulang rusuk, dia akan pergi ke duktus thorax. Okey. Duktus limfa kanan, dia terima limfa daripada bahagian tangan kanan, dada, bahagian kanan kepala dan leher. Maksudnya sebelah atas lah kan. So, duktus bahagian kanan. Okay, duktus thorax, dia terima daripada kiri kepala, kiri leher, dada, serta semua bahagian yang bahagian bawah tulang rusuk. So, dia akan berkumpul. Semua salur limfa ini, dia akan berkumpul dekat duktus limfa kanan dan juga duktus thorax. Okay. Bergantung kepada salur limfa itu dari mana. Kalau bahagian dari bawah ni, so dia akan pergi ke duktus thorax. Okay. Kalau bahagian di sebelah tangan kanan, dia akan ke duktus limfa kanan. Okay. So, ingat tengok balik satu persatu, zoom balik gambar yang ada dalam buku teks tu, cuba fahamkan. Okay. Seterusnya, duktus thorax. Okay, mana tadi? Duktus thorax. Seterusnya, duktus thorax akan mengalirkan kandungannya ke dalam vena subclavicle kiri, manakala duktus limfa kanan akan mengalirkan limfa ke dalam vena subclavicle kanan. Okey. Nampak ayat dia macam pening kan? Tak apa. Kamu baca perlahan-lahan, kamu cuba tulis. Okey. Duktus thorax. Okey, tadi yang terima duktus thorax kan, ada limfa yang diterima oleh duktus thorax iaitu bahagian kiri kan, bahagian kiri dan bahagian bawah tulang rusuk. So, apa yang diterima oleh duktus thorax tadi, dia akan alirkan ke dalam vena subclavicle kiri. Okay. Duktus thorax DT, dia akan ke vena subclavicle kiri. Okay. Manakala duktus limfa L akan mengalirkan limfa ke dalam vena subclavicle kanan, K, VSKA, VSKI. So, DT dia akan mengalirkan limfa ke VSKI. Okay. Duktus thorax ke vena subclavicle K, VSK. Manakala DL, duktus limfa kanan, DLK, akan mengalirkan limfa ke dalam VSK. Okay. Vena subclavicle kanan. Okay. So, kita nak nampak lebih jelas, kita tengok dalam gambar rajah 10.23 ini. Okay. Kita boleh nampak salur darah dengan sistem peredaran darah dengan sistem limfa. Okay. Kapilari limfa, nodus limfa kan yang kamu nampak dot-dot tu. Sebenarnya dia macam ni lah, nodus limfa. Vena subclavicle daripada duktus limfa kanan. Duktus limfa kanan, dia akan masuk ke vena subclavicle kanan. Okay. So, inilah yang menunjukkan bahawa sistem peredaran darah dengan sistem limfa ini saling memerlukan. Jadi, limfa yang terkumpul dari seluruh badan, dia akan mengalir masuk semula ke dalam sistem peredaran darah. Jadi, sebab tu dia masuk ke vena subclavicle ini. Jadi, limfa yang terkumpul, dia akan mengalir masuk semula ke dalam sistem peredaran darah. Sebab, ingat di bahagian part yang pertama, cikgu cakap, macam mana asal-usulnya, sejarahnya, berlakunya adanya limfa dalam badan kita.
Kalau kamu masih ingat, ia berasal dari sistem peredaran darah juga. Kan? Disebabkan oleh kapilari tekanan tinggi, dia keluar, kemudian dihasilkan limfa, benari tisu semua tu. Okay, tengok balik part yang pertama. Dan jangan lupa, akhir sekali, limfa ini dia akan masuk semula ke dalam sistem peredaran darah. Sebab itulah sistem peredaran darah dan sistem limfa ini saling memerlukan. Kalaulah kata sistem limfa ini tak bawa masuk balik bahan limfa itu, tak masuk balik limfa ke dalam salur sistem peredaran darah, mungkin sistem peredaran darah akan kekurangan bahannya. Okay? Akan kekurangan bahanlah apa yang ada dalam limfa tu sebenarnya diperlukan oleh sistem peredaran darah. Sebab tu ia saling memerlukan. Sebab tu kalau kamu tengok ayat dekat sini mengalir masuk semula. Sebab ingat asal usulnya tadi, asal usulnya pembentukan limfa ini juga berasal dari sistem peredaran darah. So kamu ingat baliklah. Flow dia kapilari keluar, kemudian benari tisu serap masuk balik. Limfa, salur limfa bergabung kapilari limfa bergabung membentuk sistem limfa. Kemudian sistem limfa pula dibawa ke ductus thorax ataupun ductus limfa kanan. Kemudian mengalirlah ke VSK ataupun VSK. Dan last sekali dia akan masuk semula. Okey. Akhir sekali untuk subtopik ini, subtopik 10.7 ini, kita perlu tahu apa keperluan sistem limfa. Okey, ada 3 iaitu yang pertama pelengkap kepada sistem peredaran darah. Sistem limfa ini dia mengembalikan bendarir tisu berlebihan yang berada di ruang antara sel ke dalam aliran darah. Komposisi tekanan dan isi padu darah dikekalkan pada jurat normal. Ini yang cikgu terangkan tadi. Okay, yang kedua, pertahanan badan. Nodus limfa ini berfungsi untuk menghasilkan dan menyimpan limfosit. Di mana limfosit ini terlibat dalam penghasilan antibodi. Sel darah putih kan? Okay. Dia terlibat dalam penghasilan antibodi. Manakala yang ketiga adalah lemak dan bahan larut lemak meresap masuk ke dalam laktil dalam vilus usus kecil. Laktil merupakan kapilari limfa. So, titisan lipid ini diangkut ke dalam ductus thorax dan seterusnya ke dalam sistem peredaran darah melalui VSK, vena subclavicle kiri. Okay. Okay, so itu adalah 3 keperluan sistem limfa. Okay. Okay, so sampai situ sahaja untuk subtopik 10.7. Kita akan sambung 10.8 minggu depan. Okay, terima kasih.